3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar tahun 2 Seriti Al-Hilmi. Hari ini kita akan belajar pelajaran Fiqh Taharah tahun 2. Jadi Ustaz harap kamu bersedia dengan buku kamu. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan doa belajar. Okey, nampak doa belajar? Okey. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kelas kita diberkati oleh Allah dan mudah-mudahan kita berdoa agar apa? Ilmu yang kita dapat ni mudah dipelajari, mudah kita nak faham. Jadi sama agak dengan pelajaran kita. Pelajaran apa? Fiqh. Pelajaran memahami. Pelajaran yang kita perlu memahami. Kita nak faham. Jadi kita minta Allah mudahkan kita faham. Okey. Amin. Pelajar boleh buka muka surat 6. Lihat muka surat 6. Ni bukan dia ni. Silap. Maaf. Bukan dia. Ni tahun 1. Ya, ni dia. Muka surat 5. Tahun 2. Boleh buka muka surat 5. Ni gambar. Pelajaran apa? Hari ini kita akan belajar tajuk 2. Alhamdulillah. Tajuk 2 kita akan belajar perkara yang membatalkan wuduk. Ustaz ulang. Perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita hari ini kita akan belajar perkara-perkara yang membatalkan air sembahyang. Kalau batal air sembahyang, boleh sembahyang tak? Air sembahyang batal? Tak boleh sembahyang. Kenapa? Sebab syarat sembahyang, syarat solat kena ada wuduk. Kalau wuduk kamu batal, tak ada wuduk, tak boleh sembahyang, tak boleh solat. Jadi ini kamu kena berhati-hati. Perkara-perkara apa yang kamu kena berhati-hati ni daripada perkara yang membatalkan wuduk ni. Nanti dia akan ajar kita. Dalam buku ni akan ajar. Sebelum tu kita tengok dulu. Ada juga, tengok. Dalam Al-Quran pun ada berkata mengenai perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kita tengok. Firman Allah Ta'ala, maksudnya apa? Allah berkata di dalam Al-Quran. Tengok Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kalau kamu buka surah An-Nisa, kalau kamu ada Quran terjemahan, tengok maksudnya surah An-Nisa ayat yang ke-43. Jadi kamu tengok ayat ni. Kita bacakan. Au jaa ahadum minkum. Maaf Ustaz ulang balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Boleh? Okey. Kita tengok maksudnya pula. Maksud ayat di atas. Ni dalam bahasa Arab. Bagi kita yang masih kurang mahir lagi bahasa Arab, kita tak tahu maksudnya, kita lihat maksudnya di bawah. Maksudnya atau kembali tempat buang air tandas, iaitu buang air kecil atau besar. Juga keluar angin. Keluar angin maksudnya apa? Keluar angin. Kalau kamu keluar angin maksudnya apa? Kentut. Ya. Okey. Ni dalam bahasa buku. Bahasa kita apa? Kentut. Atau kamu telah menyentuh perempuan. Kamu
tersentuh perempuan. Kulit dengan kulit ni. Okey. Kalau sentuh perempuan apa? Batal. Batal wudu. Batal wudu. Batal wudu. Lagi apa lagi? Kamu pergi tandas. Pergi tandas buang apa? Buang air kecil ataupun buang air besar. Kamu kencing ataupun kamu berak. Itu pun perkara yang membatalkan wudu. Tengok tu. Ada 3 kat sini. Ada 3. Yang pertama perkara yang batalkan apa? Wudu ni. Buang air. Buang air apa? Sekejap. Buang air kecil atau buang air besar. 1, 2, kamu kencing, kamu berak atau keluar angin. Maksud apa? Kentut, kamu kentut. Dan yang keempat, tersentuh perempuan ataupun perempuan tersentuh lelaki. Kamu terpegang tangan lelaki, kamu terpegang tangan perempuan. Itu batal wudu. Tapi lelaki dengan perempuan kat sini, nanti kita ada penerangan lagi lelaki dan perempuan. Apa yang boleh batal, siapa yang tak boleh batal wudu. Okey. Jadi kita tengok pula gambar di bawah. Ni penting ya. Kamu salin ya. Kamu salin dalam buku. Ni Ustaz kamu salin dalam buku tulis kamu. Yang ada lagi buku fiqh Taharah masa darjah 1 kamu boleh gunakan lagi. Sambung je. Kamu tulis tajuk kamu, tajuk 2, kamu tulis hari, kamu tulis tarikh, kamu tulis tajuk di tengah atas tu dan kamu tulis nombor 1 apa? Nombor 1 buang perkara yang membatalkan wuduk. Nombor 1 apa? Buang air kecil. Nombor 2 buang air besar. Nombor 3 dan nombor 4. Kamu tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Tulis dalam buku tulis. Ini tugasan pertama. Salin nota. Tulis hari, tulis tajuk dan tulis tarikh. Berapa hari bulan hari ni? 19 hari bulan. Jadi kamu tulis nombor 1 apa? Buang air kecil. Nombor 2 buang air besar. Nombor 3 keluar angin. Ni, keluar angin. Nombor 4 menyentuh perempuan. Ni nombor 4. Boleh? Ini nota pertama kamu. Baiklah, kita tengok pula. Ada ustaz, gambar ustaz ni. Gambar ustaz yang menerangkan apa? Pengertian batal wudu. Okey, kita nak tahu apa itu batalnya wudu. Dah ustaz dah terangkan tadi secara ringkas. Secara mudah. Ini dalam buku pula terangkan. Alhamdulillah. Buku tulis apa? Wudu yang diambil tidak sah disebabkan berlaku perkara-perkara yang membatalkan wudu. Panjang sikit dia punya penerangan tu. Jadi kita ulang balik, ustaz ulang balik. Wudu yang diambil tidak sah. Tidak sah disebabkan berlakunya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wudu itu tidak sah. Wudu nak sah, jangan kamu buat perkara yang membatalkan wudu. Okey. Kita tengok seterusnya. Tengok nota sebawah tu. Perlukah kita mengambil wudu jika batal? Kamu nak solat, contoh kamu nak solat Zuhur lagi. Solat Jumaat. Solat Jumaat kanak-kanak tak boleh kan waktu PKP ni. Okey, jadi kamu solat Zuhur. Kamu nak solat Zuhur lagi. Bagi kanak-kanak hanya nak solat Zuhur. Sebelum solat kamu terkentut. Batal tak wudu? Batal. Sebab apa? Batal perkara yang batalkan wudu adalah batal. Kentut, buang angin tu. Kentut batal wudu. Dia tulis apa? Jika ia tidak penatkah ambil wudu banyak kali. Bukan banyak kali ni.
Jika kamu batal wuduk, kamu terkentut, kamu batal wuduk, kamu ambil semula wuduk. Boleh ah? Jangan ingat kamu terkentut, tak apa, boleh terus sembahyang. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang kamu kalau kamu wuduk kamu batal. Kamu kentut. Batal wuduk. Boleh? Jadi kamu kena ambil balik air sembahyang ataupun kena ambil balik wuduk. Kalau wuduk kamu batal. Tu kena hati-hati tu. Kamu kena bersedia. Sebelum nak ambil sembahyang tu, kamu pergi tandas, buang apa yang patut, bersedia. Ya. Rasa dah selesa apa semua, dah buang habis semua, dah kosong. Baru kamu ambil wuduk dan solat. Baru tak kentut. Okey. Dah lah, buka muka surat seterusnya. Perkara yang membatalkan wuduk ni. Yang pertama ni, apa? Pergi tandas, buang air besar dan buang air kecil. Pergi apa lagi? Pergi toilet. Ni poin yang pertama penting ni. Kamu kena ingat perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya apa? Buang air besar, buang air kecil dan kentut. Kentut tak ada ni. Buang angin. Yang kedua apa? Okey. Ni Ustaz nak ceritakan sedikit mengenai menyentuh perempuan ataupun menyentuh berlainan jantina ataupun lelaki pun sentuh perempuan, sentuh lelaki, batal wuduk. Tapi wuduk tak batal. Macam mana? Ada kecuali kat sini. Kalau anak lelaki, nampak ni, anak salam dengan ibunya. Nampak? Sentuh kan? Sentuh tangan kan? Nampak? Anak lelaki ni salam, cium tangan ibu dia. Batal tak wuduk? Tak batal. Ni lelaki kan? Anak lelaki. Ni mak mestilah perempuan. Ya. Okey. Mak dengan anak tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab adalah ahli keluarga. Jika ahli keluarga kamu, mak, ayah ke, kalau kamu tersentuh mak, kalau kamu lelaki, pelajar lelaki salam dengan mak dia, tak batal wuduk. Pelajar perempuan salam dengan bapa dia, tak batal wuduk. Pelajar lelaki, kakak dia salam dengan kakak dia, tak batal wuduk. Pelajar perempuan yang salam dengan salam dengan abang dia, tak batal wuduk. Jadi tak batalkan wuduk sebab apa? Sebab ahli keluarga. Ini pengecualian. Kamu kena ingat, lelaki dan perempuan yang bukan ahli keluarga, yang bukan mahram dipanggil. Yang bukan mahram. Yang mahram ni ahli keluarga. Ahli keluarga, kamu mahram. Yang bukan mahram adalah yang bukan ahli keluarga kamu. Bukan kakak kamu, bukan abang kamu. Itu batal wuduk. Sebab itulah kita tak boleh sentuh lelaki ataupun sentuh perempuan. Itu salah satu sebab. Sebab apa? Sebab batal wuduk. Boleh? Ini anak lelaki. Bukan saja-saja Ustaz tunjuk. Ini gambar anak lelaki dengan mak dia, tak batal wuduk. Salam pun. Okey. Baiklah, gambar mak. Mak sentuh anak dia. Batal tak wuduk mak dia? Batal tak nampak tu? Duk tukar lamping tu. Batal tak? Mak tukar lamping anak. Batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Mak yang sentuh anak lelaki, nampak ada salin. Ya, okey. Kalau mak adalah ahli keluarga, ingat. Sebab apa? Sebab ahli keluarga itu mahram. Ahli mahram. Kalau yang bukan mahram ataupun bukan ahli keluarga, itu yang batal wuduk. Ni kita bagi contoh lagi ni. Okey. Kita tengok pula muka surat 6. Tengok muka surat 6. Muka 6. Ada nota di situ. Ada penerangan. Buka muka surat 6. Okey, kita lihat. Yang atas sekali ditulis apa? Perkara yang membatalkan wuduk.
Dia nak jelaskan lagi. Kita dah belajar tadi kan? Masuk tandas, buang air kecil, buang air besar, kentut dan sentuh perempuan. Ni kat sini dalam buku pula. Dia nak terangkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Okey, nombor 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kita ulang semula. Nombor 1 penting Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Ni perkataan bahasa Arab ni. Kubul dan dubur. Okay, dia terangkan lagi. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur sama ada tahi. Ni tahi. Kamu berak. Keluar tahi. Kencing, kamu buang air kecil. Kamu kencing. Darah. Ni kalau ada sakit ke, ada penyakit ke, kamu kencing berdarah. Ataupun kamu berak berdarah. Itu ada orang yang ada sakit. Nanah, nampak tu. Orang yang ada sakit. Jadi itulah yang pentingnya kita jaga kesihatan. Supaya kita tak ni, nampak ni. Okey. Cacing, ini nampak ni. Orang yang suka main apa? Suka main benda yang kotor. Suka main pasir ni. Suka main pasir. Masuk cacing dalam perut dia. Lepas tu dia berak keluar cacing. Ni. Ataupun angin. Angin ni maksudnya apa? Kentut. Jadi yang ni penyakit ni. Keluar darah, keluar nanah, keluar cacing ni adalah penyakit. Penyakit yang keluar daripada mana? Daripada kubul ataupun dubur. Okey. Kat bawah ni dia terangkan apa itu kubul dan dubur. Ni silap sikit ni. Kamu kena tukarkan. Sekejap ya. Kamu garis. Yang atas ni kamu tulis apa? Kamu tulis dubur. D-U-B-U-R. Dubur. Dubur adalah apa ni? Kemaluan bahagian belakang. Kemaluan bahagian belakang dubur. Tempat apa? Tempat kamu berak tu. Itu dipanggil dubur. Dan kubul. Q-U-B-U-L. Kamu boleh nampak tak? L. Kubul. Q. Kamu tulis kat situ. Q-U-B-U-L. Boleh? Tulis. Ada pensel tu tulis. Garis lah. Yang ni muka dubur ni. Kubul. Kubul pula kemaluan bahagian hadapan. Depan kamu tu. Kamu nak kencing tu adalah kubul. Ni buku ni silap sikit. Dia terbalik. Kubul. Potong kubul tu tak dubur. Bawah ni dubur. Salah ni. Dia nak kubul. Kubul di hadapan. Dubur di belakang. Okey. Boleh? Dah betul kan? Okey. Sekejap, macam mana nak clear? Okey. Tengok pula nombor 2. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah. Yang boleh kamu berkahwin. Halal nikah ni maksudnya apa? Yang boleh kamu berkahwin. Ataupun ajnabi. Sama maksudnya. Ajnabi ataupun halal nikah ni maksudnya kamu yang kamu boleh kahwin. Lelaki kahwin dengan perempuan. Abang tak boleh kahwin dengan kakak. Kakak tak boleh kahwin dengan adik. Ingat, sebab itulah kamu boleh sentuh
Kamu boleh salam dengan kakak kamu. Kamu boleh bersalam dengan abang kamu. Tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab kamu tak bolehkah kahwin adik-beradik. Kamu tak boleh kahwin adik-beradik. Sebab tu tak batal wuduk. Yang batal wuduk bila mana kamu boleh berkahwin. Darjah 2 ni belum kahwin lagi. Ataupun ajnabi. Sama je lah. Ajnabi pun maksudnya yang boleh nikah. Yang bukan mahram. Nampak? Bukan mahram. Maksudnya bukan ahli keluarga. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, tak batal. Lelaki salam dengan lelaki, batal tak wuduk? Tak batal. Perempuan bersalam dengan perempuan, batal tak wuduk? Tak batal. Okey, yang batalnya apa? Lelaki salam dengan perempuan. Itu yang baru yang batal wuduk, yang bukan mahram, yang bukan ahli keluarga. Tanpa berlapis. Ni kalau berlapis, contoh macam ni. Tutup tangan. Tersentuh. Lapik dengan baju kamu tu. Lapik dengan baju, tersentuh macam tu. Itu tak apa. Tak batal wuduk sebab tak sentuh kulit. Yang batalnya apa? Kamu salam sentuh kulit. Itu batal. Kalau sentuh baju, tersentuh baju ni macam ni. Contohnya kamu salam macam ni. Tak batal wuduk. Okey, tengok. Tidak kira sentuhan itu menimbulkan syahwat, menimbulkan apa? Perasaan seronok. Perasaan syahwat ni menimbulkan syahwat ataupun tidak. Ataupun tidak ni. Apa tidak ni? Salah ni. Tidak. Kamu gariskan ta, ya, dal, qa. Tidak. Ta, titik. Betul kan situ? Bila kamu betulkan ta, ya, dal, qa. Maksudnya apa? Tidak. D, A, K. Maksudnya adalah perempuan ataupun lelaki yang ajnabi. Perempuan yang ajnabi apa maksudnya? Lelaki perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahram, yang bukan ahli keluarga. Okey, habis dah. Betulkan itu? Tidak. T-I-T-D-A-K, tak? Tidak. Bukan tidak ni. Buat wow pula. Okey. Clear. Dah, nanti kalau kamu terlepas pun kamu boleh tengok balik video yang mana Ustaz betulkan ya. Ni huruf ya ni, okey. Seterusnya buka muka surat 7. Yang ketiga pula, ada 3 perkara ya. Yang pertama tadi kita belajar apa? Keluar sesuatu dari dubur ataupun kubur. Nombor 2, bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, okey, yang ketiga ni penting juga. Sebab apa? Dia panjang nak terangkan. Nombor 3 apa? Tidur yang tidak tetap punggungnya. Tidur yang tidak tetap punggungnya. Apa maksudnya ni? Tidur. Jadi kalau kamu ambil wuduk, perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur. Tetapi ada pengecualiannya. Dikecualikan jika kamu tidur dalam keadaan yang tetap punggung. Punggung tetap je nak macam ni. Kamu tidur. Nampak tak? Kamu tidur sambil duduk. Punggung kamu tak gerak mana-mana. Kamu tidur macam tu. Mengantuk. Macam kamu duduk dalam masjid, kamu mengantuk. Tidur yang tetap punggungnya. Tidur itu tidak batal wuduk. Tapi kalau kamu tidur baring,
Tidur itu batal wudu. Sebab apa batal? Sebab kamu tak sedar dah. Kamu tidur, kamu mana sedar dah. Kamu kentut ke, kamu tak kentut. Itu masalahnya kalau kamu tidur. Bila kita tidur, kita tak sedar sama ada kita kentut ataupun tak kentut. Kentut kan membatalkan wuduk. Jadi bila kamu tidur, kamu tak tahu, kamu tak sedar. Jadi tidur membatalkan wuduk. Tapi kalau kamu, ada kecuali kat situ. Kecuali kamu tidur berkeadaan duduk. Yang tu. Duduk, bukan baring. Kalau kamu baring, batal. Macam ni. Nampak ni, dia bagi contoh. Batal wuduk. Tidur macam ni, batal wuduk. Batal wuduk lah ni. Bergerak-gerak nampak tu. Tidur mengiring pun batal wuduk. Okey. Tengok bawah pula. Tidur yang tetap punggungnya tidak membatalkan wuduk. Okey, yang ni bukan tidur ni. Yang ni dia baring saja. Dia separuh sedar. Dia baring, dia nak rehat. Itu tak tidur, itu dia berehat. Dia separuh tidur, separuh sedar. Itu tak batalkan wuduk. Okey, boleh. Yang kenapa duduk? Okey, Ustaz nak tanya. Kenapa kalau kita duduk, lepas tu tertidur, tak batal wuduk? Sebab apa? Jika kalau kamu cuba, kalau kita buat eksperimen, kamu tak boleh kentut ketika kamu duduk. Kalau kamu duduk, kamu tak boleh nak kentut. Keluar. Kalau kamu duduk diam-diam lah. Kamu duduk diam-diam, angin tak boleh nak keluar. Kentut tak boleh keluar. Sebab apa? Punggung kamu tutup rapat. Jadi, tak boleh kan kentut. Walaupun kamu tidur, kentut tak boleh nak keluar. Itu sebabnya kenapa tidur ketika kamu duduk, lepas tu kamu tidur, tak batal wuduk. Sebab apa? Dah kita tahu kentut tak boleh keluar. Itu sebabnya kenapa tidur sambil duduk yang tetap punggung tak gerak mana-mana tak batal wuduk. Kalau kamu tidur jatuh, batal wuduk. Okay. Please remove notification. Remove apa? Sekejap ya. Okay. Kita akan masuk pula muka surat baru. Aktiviti pertama. Buka muka surat 8. Aktiviti pertama. Senang saja. Arahan soalan baca apa? Tandakan right ni. Tandakan right yang menunjukkan perkara membatalkan wuduk. Okey, Ustaz dah habis jelaskan tadi, dah terang. Ada 3 perkara sahaja yang membatalkan wuduk. Lepas tu yang lain tak batal wuduk. Okey, masa tu tengok soalan apa ni? Terpijak najis atau air kencing. Dia terpijak. Batal tak wuduk? Terpijak. Batal tak wuduk? Batal. Dia bukan bukan buang air kecil. Dia terpijak. Tak batal. Kamu boleh Tak batal. kamu boleh basuh balik kaki kamu. Tak batal wuduk. Yang batal wuduk bila kamu buang air kecil. Ya, kalau kamu buang air kecil, kamu pergi kencing tu yang batal wuduk. Bukan yang kamu terpijak. Terpijak kamu boleh basuh ya balik. Kamu boleh bersuci. Tengok. Muntah pula. Muntah tidak sengaja. Kamu termuntah. Batal tak wuduk? Batal. Ingat tak tadi perkara? 3 perkara tadi. Hanya 3 perkara saja yang membatalkan wuduk. Apa? Kencing, berak, kentut.
Nombor 2, apa? Bersentuh lelaki perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga apa? Yang ketiga tidur. Tidur yang tak tetap punggungnya. Punggungnya bergerak-gerak. Itu je saja perkara yang membatalkan wuduk. Selain tu, kamu basuh balik, kamu boleh berkumur. Muntah dengan tidak sengaja ni apa? Tak batal wuduk. Tapi dia berbeza. Kamu kena ingat, perbezaannya apa? Bila kamu berpuasa. Kamu berpuasa, kalau kamu muntah banyak lah. Boleh batal puasa. Ya. Muntah pun sama lah. Muntah dengan, kalau kamu muntah dengan tidak sengaja, tak batal wuduk. Okey, tengok nombor 3. Mengorek hidung dengan jari. Kamu korek hidung. Batal tak wuduk? Betul. Ingat, kamu kena ingat hanya 3 saja perkara yang batalkan wuduk.